Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan rahmat yang sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala, moga-moga kita menjadi orang yang syukur pada Allah. Yang kedua, tuan-tuan semua, kita juga syukur pada Allah Ta'ala pada hari ini ialah kita dapat sama-sama solat subuh berjemaah. Solat yang dikatakan pelengkap kepada pahala ibadat sepanjang malam. Riwayat mengatakan bahawa semaya subuh, semaya isya berjemaah adalah separuh malam Allah Ta'ala nilai sebagai ibadat. Kemudian solat subuh berjemaah pula adalah pelengkap pada keseluruhan malam. Kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berada dalam keadaan sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua antara istimewanya ataupun specialnya orang yang jaga solat isya berjemaah kemudian solat subuh berjemaah, di mana sepanjang malam ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam keadaan ibadat. InsyaAllah untuk pagi ini tuan-tuan semua, saya nak bawa satu tajuk yang kita diajar dan diminta oleh Islam supaya hiasi hidup kita dengan sifat ini, iaitu sifat jujur kita panggil, ataupun as-sidqu, jujur ataupun benar. Kalau kita belajar dalam kitab akhlak ataupun kitab tasawuf, ini antara ciri ataupun sifat yang kita ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mempunyai sifat sidqun ataupun sifat jujur ataupun sifat benar. Benar ataupun jujur ni kalimah pendek tuan-tuan semua. Bahasa Arab sidqun, tetapi kita menghayati dia satu benda yang berat, perlu pada pertolongan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana sangat berat macam mana sekalipun, kita diminta supaya sifat ni kita bermujahadah sungguh-sungguh supaya pada ni benda ni benar-benar berlaku dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang hidup dia sentiasa mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup kita tuan semua, kita hidup ni antara benda yang kita kena tegak yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ialah jujur dalam menjalani kehidupan. InsyaAllah pada ini kita akan bincang bentuk-bentuk jujur yang disarankan oleh Islam supaya kita menegakkannya. Tuan-tuan semua, kalau kita bincang bab jujur ni, di sana kita dapati jujur ni ada beberapa apa dia panggil fadilat ataupun apa dia panggil kelebihan-kelebihan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, sifat jujur ni adalah dipanggil simatul anbiya, sifat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebab itulah kalau sebut anbiya alaihi wassalatu wassalam, tuan-tuan semua adalah peribadi yang dipilih, peribadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apa dia ni sifat yang dihiasi oleh peribadi-peribadi macam ni adalah satu sifat yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apabila kita bincang sifat para anbiya ni tuan-tuan semua, maka sifat inilah kita diminta supaya benda ni ada dalam kehidupan kita. Sebab anbiya alaihi wassalatu wassalam orang yang Tuhan redha, orang yang kena Allah Ta'ala kena kepada dia orang dengan sifat dan sebagainya, maka di antara sifat yang ada para anbiya alaihi wassalatu wassalam ialah sifat benar ataupun sifat jujur. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha
wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, Allah Ta'ala kata dalam ayat ni tu sembur perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta supaya kita hiasi hidup kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Di mana orang beriman tu Allah Ta'ala panggil kita orang beriman. Apabila Allah Ta'ala panggil dengan nak beriman, kita pun rasa telinga kita nak dengar apakah sifat atau ciri-ciri yang akan diperkatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan akan panggil tu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Kan? Gapo dia kita pun tuan-tuan semua, kalau kita baca Quran, kalau kita orang faham Quran pun Allah Ta'ala panggil ya ayyuhallazina amanu, maka jiwa raga kita, telinga kita dan perasaan kita akan kita akan dengar gapo yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita buat. Kita baca banyak dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajib pada kamu salat, wahai orang beriman gitu-gitu dan sebagainya. Maka dalam ayat yang kita baca tuan-tuan semua pada pagi ini ialah ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, pertama sekali takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua pula ialah sesuai tajuk kita pada pagi ini ialah wa kunu ma'as sadiqin, maka jadilah kamu bersama-sama orang yang benar. Kan? Ini arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya apa dia kita dalam perjuangan kehidupan kita ni tuan-tuan semua, dua perkara ni kita mesti usaha. Yang pertama sekali takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takwa ni makna dia kita usaha supaya melakukan apa-apa saja arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita sentiasa apa dia ni peka ataupun sentiasa menjauhi apa dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita panggil takwa. Sebab itulah takwa ni tuan-tuan, macam orang jalan dalam hutan lah, duri-duri depan dia, maka dia beringat takut kaki dia kena duri. Begitulah orang beriman kepada Allah Ta'ala dalam jalan kehidupan dalam dunia ni, dia beringat supaya tidak terjebak dengan perkara-perkara yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia cuba cari jalan-jalan molek yang diredha oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu kita panggil takwa. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah apa dia ni, wa kunu ma'as sadiqin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Orang benar ni tuan semua di kalangan Anbiya alaihi wassalatu wassalam tu di antara bapa kepada orang yang buat kebenaran. Para Anbiya alaihi wassalatu wassalam, kemudian apa ni sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian tabi'in. Kita diajar bersama dengan orang itu. Kita tak diajar bersama dengan orang kelentong dah, kazibin, orang bohong. Lah ni ramai orang bohong dalam TikTok, dalam gapo semua lah ni. Sengaja apa dia ni, hanya sekadar nak cari apa dia ni, nak cari nama dan sebagainya. Tapi kita tuan-tuan semua, kita diajar supaya apa dia ni, kebenaran ni adalah satu daripada apa dia ni, matlamat dalam kita perjuangkan kehidupan kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa kunu ma'as sadiqin, maka jadilah kamu apa dia ni orang yang apa dia ni, orang yang benar ataupun orang yang jujur. Yang kedua tuan-tuan semua pula ialah benar ni, katanya ulama ialah dia panggil bahtera kejayaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalau orang yang apa dia ni jaga sifat-sifat ni tuan-tuan semua, dia boleh jaga dalam kehidupan dia sifat jujur kan dalam kehidupan dia, maka dikatakan apa dia adalah dipanggil bahtera penyelamat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita tuan-tuan semua bila sebut dunia ni, kita nak Allah Ta'ala bagi kita jaya. Akhirat begitu juga, seperti mana yang kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maka tuan-tuan semua di antara apa dia kaedah untuk mendapat hasanah dalam kehidupan dunia ataupun kejayaan dalam kehidupan dunia, kejayaan akhirat, katanya ulama ialah antaranya ialah kita panggil kita bersikap jujur dalam jalan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua disebut oleh di kalangan ulama mengatakan berdasarkan kepada hadis ataupun Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa dia sebut apa dia as-sidqun ni, benar ni adalah kunci kepada kebaikan, miftahul khair, kunci kepada segala kebaikan, kemudian dia kunci pada kejayaan. Tentu semua kalau kita tengok, saya nak sebut satu contoh yang kita pernah bincang sebelum, satu peribadi yang disebut dalam sejarah apa dia ni, peribadi satu orang sahabat yang Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tentu semua Ka'ab bin Malik ni kita dah bincang juga, maknanya dia satu peribadi yang memang hebat. Antara kehebatan dia ialah dia pernah ikut perang Badar.
Perang Badar ni peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam. Dari mana peperangan ni lah, apa dia ni, siapa-siapa yang menyertai peperangan ni, maka antara mereka yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai berikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa dia ni, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Siapa satu peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi satu macam apa dia ni, blessing lah. Buatlah kamu wahai ashabu Badar, buatlah apa yang kamu nak buat, kamu akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah tuan-tuan semua kehebatan dia sampai peringkat gitu Allah Taala, tapi dia orang tak buat. Tapi seperingkat mana buatlah apa-apa, Allah Taala akan ampun dosa-dosa kamu. Tuan-tuan semua, Ka'ab bin Malik ni salah seorang orang yang ikut perang Badar. Cuma satu masa dia ada masalah sikit, dia bukan buana lah, dia ada panggil jatuh sikit lah. Sahabat ni tuan-tuan semua, oleh kerana dia manusia, dia ada jatuh naik juga dari segi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sahabat ni kalau dia jatuh, dia naik, dia tak turun dah. Itu kelebihan dia. Bila dia jatuh, dia bina balik semula, naik semula. Kita ni kadang-kadang tak tahu lagi, jatuh sungguh kadang-kadang. Ada sungguh semaya, kadang jatuh pas semaya pun duduk kadang-kadang sampai gitu. Tapi sahabat di antara kelebihan dia orang tu, bila dia jatuh sikit ya, maka dia akan bina balik semula, lepas tu dia tidak akan jatuh. Cuma dia berlaku pada Ka'ab radhiyallahu ta'ala ni, sebenarnya tuan-tuan semua, dia apabila dalam berlaku peperangan Tabuk yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Perang Tabuk satu peperangan yang berlaku dalam sejarah Islam, di mana satu peperangan yang dikatakan disebut sebagai peperangan Usrah, satu peperangan yang susah kita panggil. Susah ke apa dia, susah panah dah. So, kemudian jauh perjalanan 700 km tu daripada kota Madinah, satu kawasan yang didiami oleh tentera Rom. 700 kita ni 45 apa dia ni 10 100 200 meter berat lagi masjid kalau ke mana tu semua kan. Cuba tengok sungguh-sungguh orang kadang-kadang dekat masjid berapa meter ya, tapi berat lagi kan. Bayangkanlah tu bagaimana sahabat radhiyallahu taala 700 km ni bukan satu benda jarak yang begitu sikat kan, satu jarak yang begitu jauh, tapi itulah pengorbanan dia orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tentera dan minta supaya apa, dia ada satu kewajipan kepada orang-orang yang kuasa di Madinah untuk menawarah pada masa itu pergi berjihad di jalan Allah SWT dalam perang Tabuk. Maka pada masa itu tuan-tuan semua, saya nak sebut sini kaitan yang tajuk kita ni. Apa dia ni, satu peribadi yang Ka'ab bin Malik ni, dia kebetulan dia memang dia bukan dia tak segi, dia sedia apa dia ni kenderaan lebih daripada peperangan biasa. Tapi dia balik rumah, dia galik sikit, dia kata apalah, dia kata dia ambak, dia kejar galik mutelah masa tu, buah-buah ke apa semua, mesti panah ke apa semua kan. Jadilah kita kira tak, maka dia pergi sampai di Madinah tu, tengok tak ada belakang, Allah sedih dia. Tak ada belakang, pergi belakang, nak kejar pun tak ada, dah pergi jihad. Yang ada di Madinah pada masa tu orang munafik. Allah bayangkanlah tuan-tuan semua, duduk sama dia orang tu, macam mana peribadi yang apa dia ni, betul selesa sangat. Apabila Rasulullah SAW sampai sana, tuan-tuan tengok Ka'ab tak ada ke apa semua, tanya khabar mana Ka'ab tak ada ke apa semua kan. Masing-masing bagi kata gitu, kata gini. Last sekali balik tuan-tuan semua. Balik dan perjalanan tadi. Sampai dekat-dekat Madinah, dah orang tahu perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam nak balik, maka folk munafik memikir gapo dia nak bohong, gapo dia nak buat alasan supaya alasan mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasalah tuan-tuan semua, orang tak nak alasan banyak lah, boleh reka alasan tu alasan gini. Waktu munafik di kepala dia mengapa tak sihat dah kan, dia cuba reka gapo alasan yang yang boleh diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kata gen kawan tak susah, saya tak boleh gini kan, alasan banyaklah, 1000 alasan boleh kalau kita nak buat alasan. Siapa gila Ka'ab tuan-tuan semua, Ka'ab kata kan, nak ceritanya jujurnya dia ni, dia tak sebagai alasan apa, dia tahu maknanya satu kesilapan daripada dia. Kalau nak kecek dia boleh sangat, dia nak alasan sebab dia orang antara orang petah bercakap. Orang petah bercakap ni hak hijau jadi apa dia ni, hak putih jadi hitam lagi. Kalau mana orang petah cakap apa sendirilah kan, hak salah jadi betul kan. Orang petah cakap saat ni di antara orang petah bercakap, tapi dia tuan nak cerita jujurnya dia ni, macam mana nak cerita jujur ni adalah apa dia, kunci kepada kejayaan ni, kunci kepada kebaikan ni tuan-tuan semua. Dia kata tak apalah, dia sanggup mengatakan yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia faham makna tuan-tuan semua, kalau dia bohong ke apa semua ni, satu masa akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kebetulan pada masa tu wahyu masih turun dan sebagainya. Sebab masa Nabi ni terus hatta orang munafik pun tak berani. Dia tahu makna sifat dia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang berlaku macam tu. Maka tuan-tuan semua, apa yang berlaku gitu, dia kata apalah jujurnya dia. Jujurnya dia kata, dia sebutlah kebenaran sebenarnya. Kenapa dia tak pergi? Tak apalah orang duk alasan tu alasan. Dia sebutlah cara jujur kan, maknanya dia yakin mana kejujuran dia ni satu masa akan diberi dia akan diberi kebebasan atau akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ceritalah sebenarnya keadaan dia gini apa semua. Last kali tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum dia 40 hari 50 hari tak cakap dengan dia. Okay. Dia panggil dia ni boykot lah semua. Nabi SAW minta masyarakat Madinah semua tuan-tuan semua minta jangan kecek dengan dia sebagai hukuman kepada dia tidak sertai dalam jihad fisabilillah pada masa tu. Okay. Bayangkanlah tuan-tuan semua 50 hari ni Allah kita sehari dua kalau anak bini tak kecek pun kita rasa lagu lain dah. Bayangkanlah satu masyarakat. Okay. Semua anggota masyarakat di Madinah tu menurut tidak cakap. Akhir sekali tuan-tuan dia pun sabar. Dia yakin maknanya kebenaran dia ni akan diberi kebebasan, akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu masa tu 50 hari dia semaya dah pergi, orang boleh tak kecek pun. Kayak kita nampak tu email tak boleh pergi, apakah salah tak pergi dah? Kalau ke mana? Balah pun tak boleh dah. Ada sungguh-sungguh tamat Allah dia balah dengan telefon, pas tak pergi semaya dah kata. Tapi dia untuk siapa pikir pula, masyarakat kesulitan pula dia, tapi dia pergi semaya. Jujurnya dia pergi semaya tak kira siapa. Kadang-kadang keliling ke Nabi minta Nabi ni kecek dengan dia, mai rasa gitu. Tapi Nabi tak kecek juga. Okay. Hatta bagi salah pun tak jawab salah. Siapa begitu sekali maknanya denda yang dikenakan kepada Ka'ab. Last sekali tuan semua nak cerita yang kejujuran ni. Okay. Nak cerita jujur lagu-lagu mana pun Allah Ta'ala akan bagi kelepasan. Jujur lagu mana pun Allah Ta'ala akan beri kebaikan. Sebab itulah kembali kepada tajuk saya sebut tadi adalah jujur adalah kunci kepada kebaikan. Di mana akhir sekali tuan-tuan semua sampai 50 hari tadi tiba-tibanya dia turunnya ayat Quran. Wala salasatil ladzina khulifu, ayat Quran dalam surah Taubah. Allah Ta'ala cerita dia tiga orang buat dia semua. Tiga orang akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah dia tuan-tuan bukan pada masa Rasulullah dibaca kisah dia, kita lalu baca kisah dia sampai hari kiamat, kisah keampunan, kisah Allah Ta'ala maaf dia, kisah Allah Ta'ala terima taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua tuan-tuan semua adalah kisah daripada kejujuran dalam hidup ni tuan-tuan semua. Kalau kita tengok pada kisah ni tuan-tuan semua adalah dipanggil jujur ni adalah puncak pada kejayaan dan puncak pada kebaikan. Sebab tu orang dulu kadang-kadang dia bina betul, dia ajar didik anak dia kecek benar ke apa semua kan. Sebab ini di antara kunci dalam menjalani kehidupan. Sebab benar ni lah adalah kunci kepada kebaikan. Kemudian ulama sebut juga tuan-tuan semua ataupun dalam hadis mengatakan dia ni orang yang benar ni adalah sebaik-baik manusia. Belah kata gapo pun. Orang kata betul, kalau dia marah betul dia kata tak kecek kan. Orang ni kalau kecek betul dia marah pula. Dia kena kona lagu mana pun. Tapi Islam bukan ni lagi tu semua betul ni adalah dia ni sebaik-baik manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elok ni banyak kata apa betul gitu dia katakan. Ada kadang-kadang ada kecek gitu di masyarakat. Kita bukan masalah gitu mutlak gitu. Inilah Islam ajar kepada kita. Kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang jujur. Jujur ni kalau tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata adalah sebaik-baik manusia. Sebab tu ada riwayat mengatakan, riwayat daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala, kata dia, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal, qala kullu makhmumi alqalbi saduqul lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi ni memanglah tepat tanya semua lah, sahabat-sahabat tanya semua. Bab tu guru kepada sahabat radhiyallahu, tepat rujuk ke sahabat dalam semua keadaan. Antara sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah siapakah yang paling afdal, apakah manusia yang paling kualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua kita selalu bincanglah, kita Islam ajar dia yang berkualiti. Amalan kita ke percakapan kita nak yang paling berkualiti yang Allah Ta'ala sayang, yang Allah Ta'ala suka dalam kehidupan kita. Kita tak rasa jenis amalan dia pakai gitu-gitu ke jadi-jadi gitu kan. Itu bukan cara orang Islam mikir. Orang Islam mikir dan nak supaya hidup dia ni terbaik dalam semua benda.
kan, dalam semua benda. Kalau kita dengar selalu orang Melayu kata tak apalah kawal pada setakat ni ya, dia kata kan itu bukan cara kita tu. Ya, cara kita ialah kita nak apa dia ni yang kualiti sekali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum ditanya Rasulullah kata dia aman apa ni ayun nasi afdal. Ya siapa dia ke ramai-ramai orang ni yang paling berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut apa Nabi kata? Nabi kata qala kullu makhmumil qalbi saduqul lisan. Dua perkara Nabi sebut. Yang pertama sekali ialah orang yang baik ni adalah orang yang hati dia sunyi daripada sifat-sifat tak molek. Tak, makhmumil qalbi ni makna dia hati dia tak ada barang-barang tak molek, deki ke. Tak ada barang-barang apa dia ni, kalimah apa dia ni, hati dia tidak ada benda-benda tak apa dia ni, tak ada dalam hati dia benda-benda tak molek lah. Kan? Mana takwa dia ada sifat takwa, dia tidak ada sifat hasad. Itu kita panggil hati yang bersih. Kan? Waktu di antara tuan semua, antara yang pertama disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang apa dia ni hati yang bersih. Kemudian yang kedua ialah saduqul lisan. Yang kedua ialah orang yang benar perkataan dia. Jujur dari segi percakapan dia. Inilah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada sahabat kata ya Rasulullah kata dia saduqul lisan na'rifu fama mahmumul qalbi. Rasulullah kata dia kami tahu dah apa dia jujur dalam percakapannya, cuma kami tak faham apa dia yang dikatakan mahmumul qalbi tadi dalam hadis sebut yang pertama tadi kan. Maka Nabi kata makhmumul qalbi ni adalah orang yang takwa, hati dia bersih, hati dia tidak ada kezaliman, dia tidak tipu dan sebagainya, tidak ada hasad dengki. Itu dikatakan apa dia ni orang yang hati bersih. Itulah tetua semua di antara apa dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni adalah Nabi kata apa dia ni kejujuran ni adalah apa dia ni salah satu daripada sifat orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belah kata betul pun tetua semua kan. Orang duk nganyi pula ni orang betul sangat apa sodek dia kata kan. Kan. Tapi kita adalah orang Islam tak kira gitu walaupun mak kata gapo benda tu betul tepat dengan syarak suruh, tepat dengan Islam suruh, maka walaupun kata gapo dia tetap akan apa ni akan menghiasi hidup dia dengan perkara tersebut. Kemudian tuan-tuan semua kita pergi lagi sikit lagi ialah dia kata as-sidqu sababun fi naili mahabbatillahi wa rasulih. Jujur ni adalah sebab kepada untuk mendapat cinta Allah dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni kita dok jual mari semaya ke. Tak mari semaya ke dok ngajar kita nak gapo dia besar sekali ialah kita nak redha Allah Subhanahu wa taala saya kita dan Rasulullah saya kita. Itu besar sekali dalam kehidupan kita. Kalau orang tak saya tak apa lagi. Tapi dalam hidup kita ni kita duk jual tu start daripada waktu pagi kemudian sampai kita tidur balik. Tengah-tengah kita hidup kita nak dua perkara yang paling besar dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama sekali kita nak supaya Allah Taala ni cinta kita, yang kedua ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa suka kita. Kalau Rasulullah Allah Taala cinta kita tu memang bereslah dalam kehidupan kita. Apabila Allah Taala suka ni maka di sana ruang-ruang kemudahan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai-bagai. Kemudian kalau Rasulullah suka pula tuan-tuan semua, Allah Ta'ala akan suka. Memang kaedah dia gitu dah. Kalau Rasulullah suka kita maka Allah Ta'ala akan suka kita. Kemudian akhirat pula kalau Rasulullah suka kita maknanya kata lain Rasulullah akan bagi syafaat kepada kita. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata in ahabbtum ayyuhibbakumullahu ta'ala wa rasuluhu fa'addu idza tumintum wasduku idza haddastum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata kalau kamu nak supaya Allah Taala ni jika kamu in ahabbtum jika kamu nak Allah Taala sayang kepada kamu dan Rasulullah sayang kepada kamu, maka disandu perkara yang dicadat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu orang Nabi kata kalau kamu wahai orang Islam, wahai kamu wahai sahabat-sahabat aku, wahai kamu umat aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nak supaya Allah Taala cinta kepada kamu dan Rasulullah cinta kepada kamu, maka buat ada dua perkara ni. Yang pertama sekali ialah fa'addu idza tumintum. Yang pertama sekali ialah tunailah amanah-amanah yang telah diamanah kepada kamu. Kan? Amanah kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
amanah kita dengan masyarakat, amanah kita orang tua kita dan sebagainya. Itu tuan-tuan semua di antara apa dia ni, punca kepada mahabbatillah, punca kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kan, dia ikhtiar dalam kehidupan dia, banyak amanah-amanah yang telah diamanah kepada dia. Amanah sebagai seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala dia jaga. Amanah dia dengan masyarakat, dengan keluarga dia, amanah dia dengan anak bini dia, dan amanah dia dengan apa, dengan persekitaran dan sebagainya. Dia benar-benar dia tunai, maka insya-Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini layak untuk dapat mahabbatillah, layak untuk dapat cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula kata Nabi ialah wasduku idza haddastum. Yang kedua untuk dapat cinta Allah Taala juga ialah apabila ni cakap benarlah, apabila benarlah apabila kamu bercakap. Okey, benarlah kamu apabila kamu bercakap. Ni tu semua ni satu apa dia apa benda yang bukan mudah lah sebenarnya. Lah ni kalau kecek ada jana mutu tok lebah apa, ada jana mutu lah ni, dak tambah jana mutu, tambah jana mutu macam sedap sikit kata okey. Itulah kadang-kadang kita sedih lah. Sepatutnya orang-orang yang diberi ilmu ke apa semua, dia jaga barang-barang gini kan. Tapi dia pertama aja ni mutu juga. Ada unsur-unsur penipuan ke apa semua kan. Unsur-unsur fitnah, kadang-kadang unsur gaul ni satu benda yang kita bimbang sangat. Dalam hadis ni tentu sama Nabi kata tak kira siapa lah. Tak lebah ke tak lebah ke, apabila dia kecek benar, wasduku iza haddastum, benarlah kamu apabila kamu bercakap. Maknanya kalau ada sifat macam ni, maka insya-Allah dia akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun Allah Taala akan suka ke dia. Apabila kecek benar, dia kecek jujur. Kan? Itulah tuan-tuan semua, sebab itulah para sahabat radhiyallahu taala dalam sifat-sifat gini tuan-tuan semua, memanglah antara dia apa dia ni, dia jaga sangat barang-barang gini. Kan? Sebab itulah kembali kepada apa yang saya sebut tadi tu. Gitulah hidup kita nak redha Tuhan, kita nak cinta Allah dan cinta Rasul, kita nak sangat dalam kehidupan kita ni. Kalau tak ada dua perkara ni, tak ada guna dalam hidup. Soalan macam itulah. Hebat macam mana sekalipun, kaya macam mana sekalipun, tinggi pakak macam mana sekalipun, kalau dua perkara ni tak ada, tidak ada nilai. Sebab itulah tuan-tuan semua, Islam minta supaya pada kita tengok balik benda-benda gini. Bagi orang yang nak cinta kepada Allah, nak supaya Allah Ta'ala cinta ke dia dan Rasulullah cinta ke dia, dua perkara. Yang pertama sekali ialah tunai amanah, yang kedua ialah jujur dalam percakapan dia. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah apa dia ni, dia kata jujur ni adalah sebab kepada untuk dapat keberkatan dalam rezeki dia. Okay. Orang yang jujur ni rezeki dia berkat. Kan? Kita nak sangatlah berkita rezeki, boleh sikit tapi jadi hijau kita panggil. Kan? Cuba tengok tuan-tuan, orang nipu, orang jual kata, orang jual jenis kelentong kau apa semua kan. Orang makan sekali dua ya, kalau gimana. Lepas tu orang tahu kata dia nipu, orang kejaja, seluruh tak sama makan lah sebagainya. Dia ingat makan lah ya. Dia ingat dia boleh tipu, boleh RM30 boleh hutang dia, tapi dia tak khabar lepas daripada ni boleh jadi maknanya penegak dan sebagainya. Kan? Sebab tu dalam bab ni Rasulullah SAW sebut nasihat dia, Nabi kata dua orang jual beli, kata Nabi SAW, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima. Nabi sebut dalam masalah jual beli ni, Nabi kata kalaulah dua-dua orang jual, orang beli dan orang jual ni jujur. Kan? Orang jual pun memang jujur. Kan? Tak sembunyi ke apa, kaibai ke apa semualah. Tapi jarang berlaku ni. Tak, macam saya sebut sebelum ni lah, jual itu katakanlah kan, moleklah jual tu. Kadang-kadang itu besar depan kita pakai spek nak tak. Orang nampak besar lagi. Kita nak beli hak besar dia tak, dia kata buku dah siap dah, dia kata. Klik rumah tengok Allah kecil sangat, kadang-kadang berlaku macam tu. Tak tahulah kalau dia bohong, memang dia masalah lah. Tapi agak-agak dok gitulah. Kan? Tapi nak cerita tak usah jual hak tu. Okay, dia nak jual hak itu dah. Sebab tu dia sebagai dia panggil apa? Panggil denok ke dia apa supaya orang boleh beli dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan semua dalam jual beli kata Nabi sebut dalam bab ni. Okay, sebab Islam ni dia bukan masalah sembahyang best saja. Okay, kita bincang semua barang-barang gitu kan. Masalah jual beli gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi jual beli Nabi kata fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima. Nabi kata kalaulah kedua orang jual dan orang beli ni benar-benar jujur. Tak, orang jual pun dia cerita bagi dia gini.
Ni barang Malaysia buat ni, barang original daripada Itali ni. Padahal kita tahu barang tu buat walaupun ni ya. Ataupun satu lagi pula ada super pula. Demi Allah, kalau Arab biasalah wallahi ni barang-barang sengoti kata dia. Orang Melayu pada juga dia tak sedap bunyi kan. Barang sengoti ni gini. Tapi orang Arab dia sebut wallahi dia kata. Kita bunyi wallahi itu biasanya sebab biasa orang guna agama ni, orang guna Tuhan kita percaya halal bukan agama kan. Sebab itu di antara makanan orang lain ni dia guna agama, guna Tuhan supaya mudah percaya ke dia. Sebab tu kalau tu waktu lagi Mesir kadang-kadang atau tanah Arab lah, kalimah wallahi ni benda biasa ya. Kan kadang-kadang menipu pun kadang-kadang kan. Dia nak ambil nak ambil kepercayaan daripada orang. Dalam hadis ni tu Nabi kata, kalaulah dua orang beli dan jual ni benar-benar jujur, sedekah benar-benar jujur. Wa bayyana kemudian jelas barang tu, jelas. Kan tengok jelas jujur ke apa semua kan. Burika lahuma fi bai'ihima, Allah Taala akan berkati jual beli dua orang. Kan? Orang beli pun akan diberkati oleh Allah Taala, kemudian orang jual pun akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang pernah jumpa tu orang tu jual biasa tapi dia boleh berkekalan kadang-kadang tahun-tahun puluh-puluh tahun dia boleh jual kadang-kadang biasa ya. Okay. Tapi dia nego jujur lah. Allah Ta'ala sentiasa bagi kekal dalam perniagaan sebagainya. Kawan ni kadang-kadang nampak betul hebat kerja kan, tapi kenapa di sana ada unsur penipuan. Tapi tak lama dah setahun kadang-kadang liku habis oleh azbillah. Okay. Nak ceritanya apa, dia rezeki dia tidak berkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi kata wa in kadhiba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalaulah dia ni bohong, dua orang tu bohong belaka. Orang jual pun bohong, orang beli pun bohong juga. Okey. Orang jual pun dia bohong juga, dia kata original. Tak. Kalau beli hak jual ni pun dia bagi sepatutnya ada 10 sen lagi tak cukup ni. Pak kawan tu pakai tak dia sengaja dah sia gitu. Kawan tu dia tahu dah kawan tu tak bila ada duit katakanlah kan. Dia orang itu bagi gitu ya. Tu makna tak jujur lah. Okay. Maka Nabi SAW mengatakan siapa-siapa yang tidak jujur jual beli ni maka Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan daripada dia. Nak ceritanya tuan-tuan semua, jujur ni adalah satu kaedah untuk dapat keberkatan dalam pencarian rezeki kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lagi pula berjujur ni adalah sababun dukhulil jannah. Okay. Siapa kemuncak itu terus bukan dalam kehidupan sajalah, dia adalah sebab kepada masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dia bukan masalah perjalanan hidup molek ke apa. Siapa puncak sekali ialah puncak kepada masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan semua, Nabi kata dalam hadis Nabi kata inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kan hadis ni hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jujur tu kata Nabi ialah yahdi ilal birri. Jujur ni adalah apa dia ni, dia bawa kepada apa ni, bawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu adalah dia akan bawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tertib dia macam itu. Yang jujur ni dia akan bawa manusia kepada kebaikan, maka kebaikan akan bawa manusia apa dia ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, yang akhir sekali ialah apa dia jujur ni adalah salah satu daripada sifat menafikan munafik kita panggil. Munafik ni antara sifat dia tak jujur lah. Kalau kecap bohong dan sebagainya kan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ayatun nifaq salasun. Nabi kata tanda-tanda munafik ini ada 3 sifat. Antaranya ialah iza haddasa kadhiba, apabila dia kecek memang dia bohong. Itulah tuan-tuan semua antara perkara yang dibincang di kalangan ulama tentang apa dia ni kelebihan ataupun kemuliaan sifat sidqun ataupun sifat jujur dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian kita tengok jujur ni dia ada 3 jenis tuan-tuan semua kan. Pertama sekali jujur dalam perkataan dia. Yang kedua jujur dari segi amalan dia. Yang ketiga pula jujur dari segi niat dia. Kan? Ni. Okey, yang pertama sekali ialah tuan-tuan semua jujur dari segi perkataan. Dia panggil sidqul aqwal. Kita diminta supaya jujur dari segi percakapan kita lah. Gapo dia jujur percakapan ni? Kata ulama ialah dia sebuah mengelak diri dia daripada kecek benda-benda tak molek. Kan? Benda-benda yang batil, benda-benda yang tak comel lah. Itu kita panggil jujur dari segi perkataan. Kan?
Tuan-tuan semua, antara apa di antaranya ialah bohong. Kan? Maknanya kalau orang tu dia jaga diri dia daripada sifat bohong, maka dia telah termasuk dalam arti kata lain dia benar dari segi percakapan dia. Okay, dia mengelak diri dia daripada bercakap benda-benda tak molek, antaranya sifat bohong. Okay, bohong kan, antara apa dia ni sifat yang berlawan dengan kejujuran lah. Sebab itulah kita pernah dengar hadis Nabi SAW. Satu masa ada seorang mak dikatakan, seorang mak tu semua dia panggil anak dia nak bagi buah tamak. Nabi dengar dia panggil anak dia. Biasalah budak-budak ni kalau tak kita tak sebut benda dia tak mari kadang-kadang. Kalau ke mana? Tak, pesen tu budak-budak. Kalau sebut orang ni duit, mari ambil duit ni, mari selalu. Kalau sebut dia biasa boleh jadi berat dan sebagainya. Perempuan pada masa Nabi SAW tuan-tuan semua. Pada masa Nabi SAW, dia panggil anak dia. Konon nak bagi benda lah. Betul dalam masa tu Nabi ada. Nabi kata, ada benda nak bagi dia ya. Janji kata nak bagi dia. Dia kata, ada ya Rasulullah, saya nak bagi benda ke dia. Rasulullah kata, kalau anak mari kamu tak bagi, kamu termasuk yang golongan bohong, kata dia. Menakazabi. Nyok kadang-kadang dalam kehidupan kita ni bohong anak tak. Tak apa ayah beli. Tengok-tengok tak beli. Tak. Anak tiuk kadang-kadang tu semua tiuk. Dapat nanti ayah beli caklat. Last sekali 4-5 kali ayah tak beli. Last sekali anak dia boleh cak ayah dia, bohong ayah kata dia. Mungkin 4-5 kali betul begitu kan. Kita rasa benda tu benar biasa tu semua kan. Tapi dia segi Islam satu benda yang tidak membina kadang-kadang. Kan tidak membina dari segi akhlak dia kan. Ni dia panggil jujur dari segi perkataan. Kemudian di antara sifat jujur di segi perkataan ini dia mengelak diri dia pada duk celah orang, duk kata kat orang. Sebab tu orang kata kat orang, celah kat orang ni ada antara orang yang ada penyakit sebenarnya. Kalau orang benar hati dia jujur, dia tak kata kat orang. Kalau ke mana? Orang kata kat orang dia ada masalah dari segi kesihatan dia, kesihatan dalam lah. Saya rasa gitulah. Kalau sihat, kalau dia tak kata kat orang, sebab dia orang kata kat orang ni antara benda yang dibincang oleh kita ialah dia rasa dia tu betul, kalau dia rasa dia sempurna. Kalau ke mana? Tengok kalau dia nulis kata kat orang sepenuh hidup, padahal main bel pun tak mana juga kita tengok. Kalau ke mana? Itulah tu semua rahmat masyarakat kita ni. Sebab tu kita kadang-kadang sedih kita tengok kan. Bak celah orang, bak caci orang ni satu benda biasa. Satu lagi pelaga orang. Sikit sangat, status sikit, atau kita tulis sikit ya. Tapi kata-kata dia pelaga orang dia. Saya kadang-kadang jadi sok korban ni kadang-kadang. Tak. Tulis saya ibarat pada perkataan lebih macam itulah. Sebab tu tuan-tuan semua dalam Islam terlalu marah sangatlah kalau kalimah-kalimah gini diucap oleh orang Islam. Tama-tama nak pelaga orang ke apa semua kan. Ini kalimah yang lahir daripada lidah. Kan? Pelaga orang ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah namam. Tak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala orang yang apa dia ni duk pelaga orang. Dan kita pernah dengar hadis Nabi SAW. Nabi dengar satu peribadi dalam kubur tuan-tuan semua, dia diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain dan tidak bukan kerana sifat ada perangai dia adalah cilana pelaga orang. Kemudian di antara contoh lagi tuan-tuan semua, sidqul aqwan yang jujur dari segi perkataan ni, dia mengelak diri dia daripada laknat orang. Kita tak boleh laknat orang. Laknat ni makna apa dia laknat? Laknat ni menjauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Bukan hak kita. Kalau ke mana? Sebab tu dalam Islam tak boleh kita nak laknat orang ke apa semua, tak boleh. Kan? Sebab tu bukan hak kita tuan-tuan semua. Kan? Sebab tu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tengok ada setengah orang kadang-kadang akhir sekali tu bagi hidayat pun ramah kadang-kadang. Kalau ke mana? Sebab itulah tuan-tuan semua di antara ucapan ataupun kata lain kesimpulannya, jujur dari segi perkataan ni kita cuba elok apa dia lidah kita daripada cakap benda-benda yang tidak tepat dengan syarak. Banyaklah bohongnya, apa dia ni celah orangnya, caci orangnya, gapo lagi hina orang dan sebagainya. Itu termasuk dalam apa yang disebut sebagai jujur dari segi perkataan. Kita pernah dengar tuan-tuan semua, Abu Dzar satu masa pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kecek sikit ya, dia sebut pada Bilal, dia katakan anak orang itu biasa ya benda gitu kan, tapi kawan dia terasa sangat pada dia itu kan, tapi ucapan dia tu kadang-kadang dia terasa sangat. Sampai jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil Abu Dzar, mari Nabi kecek dalam keadaan merah muka Nabi SAW, tak setuju dengan kenyataan yang disebut oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Nabi katakan bahawa innaka mur'un fika jahiliyah, mu ni ada lagi perangai jahiliyah. Nabi kata gitu ke dia.
sikit sangat ya. Tu anak orang hitam ya. Apa yang berlaku sekarang tu cuba tengok dalam ni kan. Tuan-tuan boleh tengok diri Sakoba ke dalam ke Sakoba baru juga jari tengok dalam ni, duk tengok telefon kan. Banyak kita tengok kan. Mana banyak sekali unsur-unsur jahiliah yang digunakan pakai oleh manusia pada hari ini dari segi percakapan. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan semua ialah dia panggil sidqul amal. Jujur dari segi amali, dari segi amal lah. Tadi kita cakap jujur dari segi perkataan, jujur dari segi amal ke apa dia kecek benda perbuatan dia sama dia kecek. Okay. Ni duk mengajar orang sedap dia pun tengok dia kot lain kadang-kadang. Dah tafsir Quran sedap, tengok diri dia tak menafsirkan Quran. Okay. Ini masalah berlaku masyarakat tuan-tuan semua. Tak serupa dengan dia kecek. Apatah lagi orang yang mengajak manusia kebaikan. Tengok dia ajak orang kecek benar tapi dia yang nipunya. Dia ajak orang jangan bertenuh orang tapi dia yang kena bertenuhnya. Dia yang bertenuh orang sebagainya. Ini banyak tuan-tuan semua. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala marah sangat. Lima taquluna ma la taf'alun. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa kamu ni kata apa dia ni benda yang kamu tidak buat dan sebagainya. Okay. Tak sejajar, tak seiring perkataan dengan perbuatan dia. Ini tuan-tuan semua kita doalah kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala apa dia ni jaga diri kita lah supaya budaya hidup kita ni sama dengan segi percakapan kita dan sebagainya. Dengan segi ilmu kita dan segi apa. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala yang panggil apa? Ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Supaya kita kecek pun pada amalan kita supaya dengan ilmu yang kita miliki sebagainya. Ini tuan-tuan semua di antara apa dia benda-benda yang dalam Islam dia ambil berat sangat benda-benda gini. Sebab jujur dari segi perkataan ni tuan-tuan semua. Kalau tak berlaku benda tu memang kalau kita bawa Islam pun orang payah nak terima kau lagu mana. Orang akan tengok peribadi kita ya Allah macam Allah ni kadang-kadang orang kafir tak terima Islam ni ke apa. Sebab peribadi kita tak sama tak tally dengan apa yang kita belajar. Kalau ke mana? Kita tengok balas semua buat Islam ni. Okay, tengok duk celah semua, duk caci semua. Ni nak comel lagu mana kan? Kita dah sebut Islam ni comel, Islam ni molek, Islam ni satu, Islam ni apa dia ni toleransi kau semua dah kecek lah ni kan. Tapi orang tengok ya Allah orang tengok. Okay. Saya dengar sekali duduk dengar ceramah lah masjid, kemudian dekat Cina duk cakap dengan kita. Saya pun orang ngajar berdebuk dah kata saya rasa tak masuk Islam kalau saya duduk sini kata kan. Siapa percakapan dia tu kadang-kadang saya rasa terlalu kasar dah kadang-kadang tidak membina manusia supaya apa ni melihat dari segi kehebatan Islam itu sendiri. Itulah tuan-tuan semua antara benda yang berlaku pada masalah ni lah. Dia berbeza pada masa dulu orang tengok orang tak pandai kecek macam saya sebut sama lah mari di Malaysia masuk Islam tak pandai pun kecek Arab kecek Melayu tapi kenapa orang boleh terima Islam. Dia tengok di segi amali umat Islam ni memang comel sangat. Di segi kejujuran yang gapo semua kan. Ni kehilangan yang ada pada kita lah ni. Kita lah ni ngaji tinggi belakang kecek sedap belakang cuma dari segi amali tu kadang-kadang tidak menampak maknanya Islam dalam bentuk macam tu. Itulah tu semua dalam pembincangan kita sekarang ni. Ulama bincang apabila kita bincang bab sidqul amal ni dari segi jujur dari segi amalan ni ialah maknanya kita diminta supaya pada ni amalan-amalan kita tepat dengan apa yang kita belajar, amalan kita tepat dan kita kecek dan sebagainya. Okay. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah dia panggil sidqun niyah. Jujur dari segi niat. Yang ketiga nak adalah segi niat maknanya kita kita buat dalam ibadat kita ni unsur-unsur lain selain daripada kita ibadat cari redha Allah Subhanahu wa taala. Atau perkataan ikhlas lah. Ini jujur dari segi niat. Ya, amalan-amalan kita diajar dituntut supaya pun jangan ada benda lain. Kecuali kita buat amal tadi ada semata-mata cari redha Allah Subhanahu wa taala ataupun nak kebenaran ataupun nak kepada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita panggil apa tuan-tuan semua ada dia panggil apa? Dia panggil apa dia ni jujur dari segi niat. Dan akhir sekali tuan-tuan untuk pagi ni ialah gapo dia faedah jujur ni. Faedah jujur ni apa dah faedah jujur ni? Yang pertama sekali faedah jujur ni ialah dia menambahkan lagi hubungan rapat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang jujur ni jaga perintah Tuhan kan. Dia rapat rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak jujur ni kita akan nampak sangat dia jauh dengan Tuhan.
duk cari ala kelentong semua kan. Orang berjujur ni memang dia jaga semua. Jaga tu maknanya satu apa dia ni panggil apa? Satu bukti maknanya ikatan dia ataupun rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah apa dia ni jujur ni dia tenang. Kan kalau banding dengan bohong. Sebab tu orang jujur dia nampak tenang, orang bohong nampak serabut pun tu kadang-kadang kan. Sebab tu polis pun kadang-kadang dia kecek, dia tahu kata air muka dia tahu dah. Orang bohong tak bohong. Tak, sebab tu dalam hadis sebut as-sidqu tama'ninatun wal kadhibu ribatun. Nabi kata apa dia ni jujur ni tenang hati. Sungguh tak terasa orang jujur ni tak serabut ke apa. Nampak dia tenang. Tapi kalau orang bohong, orang tak jujur, Allah nampak dia jalan pula ke lain dah. Air muka dia pula kecek pai dia pun kata tak betul dan sebagainya. Sebab dalam keadaan tidak tenang. Itulah apa yang disebut Nabi SAW. Nabi kata apa dia ni as-sidqu tama'ninatun, apa dia benar jujur ni tama'ninah atau tenang kita panggil, wal kadzib ribatun, dan bohong ni adalah apa dia ni mari ragu-ragu gitu loh ya. Yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah jujur ni dia boleh menambah ikatan kita dengan orang lain. Orang percaya kita. Kalau ke mana? Sebab perikaan tak percaya dia tu Ustaz tu. Habis? Kalau ke mana? Kalau orang satu orang percaya jadi kata tu memang suka sangat. Okay, saya pernah sebut cerita pada tuan-tuan sebelum ni. Satu orang dia pergi beli kedai orang Cina lah. Dia pergi beli tiba-tiba cucur lebih sikit Gata balik. Jujur cerita kan. Oh ya. Kawan tu kata lepas ni nak ambil gapo dulu pun kata dia tak apa. Baik semula pun tak apa. Okey, anak cerita ni kita benar-benar kita pun nampak bagi ni. Orang jujur nak percaya dia mau nak gapo. Kadang kat bank bagi lagi sebab kita percaya dia jujur. Okey. Akhir sekali tuan-tuan semua, jawapan ni penting sekali adalah jujur ni taufik fil amal wa ziyadatul barakah. Orang jujur Allah Taala bimbing dari segi amalan dia. Allah Ta'ala bagi taufik dalam melaksanakan amalan dia kan. Tuhan mudah cara kerja-kerja dia. Kemudian satu lagi adalah berkat dan rezeki yang dia perolehi. Hanya kita nak sekali lah kan, dalam perjalanan hidup kita kata maknanya kita nak kepada dia amal kita ni dibimbing oleh Allah Ta'ala. Gapo kita kerja Allah Ta'ala pandu kan, sama ada kehidupan kerja kita dalam kehidupan dunia atau kerja kita dalam bentuk ibadat kepada Allah Ta'ala, di mana kita dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua dia panggil waziyadatul barakah. Jujur ni adalah Allah Ta'ala akan tambah keberkatan dalam kehidupan kita kan. Berkat dalam hidup tu banyak perkara. Berkat rezeki, Tuhan bagi rezeki kita kan. Tuhan bagi sikit tapi boleh guna banyak kadang-kadang. Berkat ada segi apa, ada segi kesihatan kita. Allah Ta'ala bagi sihat tapi kita boleh guna kesihatan kita untuk kebajikan. Kita mari masjid, kita ngaji ke apa semua. Ada sungguh sihat juga sungguh tapi tidak main basikal macam saya sebutlah. Sihat tapi maknanya dia tak guna kesihatan. Di mana kata lain maknanya barakah dari segi kesihatan tak diberi oleh Allah SWT. Ada sungguh kadang-kadang tu berkat dari segi anak kan. Allah Ta'ala bagi berkat anak dia jaya dalam pengajian ke, jaya dalam pengurusan hidup ke, ataupun anak dia jaya menjadi anak yang taat kepada ibu bapa dan sebagainya. Itu kita panggil berkat. Kemudian berkat adalah apa lagi? Berkat adalah pakat pula kan. Allah Ta'ala bagi pakat, kita guna pakat dan untuk kita menjabarkan kebajikan kepada orang lain. Begitulah kita nak seperti mana yang kita doa dalam kunut kita, wa barik lana fima a'tait. Kita minta Allah Ta'ala berkati dalam apa-apa saja yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Sebab tu dalam kita bicara bab jujur ni tuan-tuan semua, di antara kesimpulan yang kita bicara ini adalah dia panggil ziyadatul barakah, iaitu kesan dia adalah Allah Ta'ala akan tambah keberkatan dalam kehidupan kita. Itulah tuan-tuan semua di antara tajuk yang kita bicara cara apa dia ni, saya secara detail tadilah tentang sifat jujur ya Islam minta supaya kita hiasi hidup kita dengan sifat inilah. Moga-moga tuan-tuan semua kita belajar bukan hanya sekadar maklumat, sama-samalah kita pakat mikir bagaimana kita nak bina sifat jujur ni dalam kehidupan kita. Moga-moga hidup kita sentiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hidup kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.